Naga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada anda semua. Bersama saya, Tun Akilah Hang Tuah selaku pengacara majlis anda dalam pentas Barisan Nasional pada hari ini. Masanya sudah tiba, kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. BN harus kembali berkuasa di seluruh negara. Bersama pegang erat tangan ini untuk capai ke destinasi. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, jawab tomahat fitnah mereka. Ayo sebarkan berita, terangkan semua, bahwa hanya cerita benar. Kejayaan bakal menjelma. Kejayaan bakal menjelma. Pentas Barisan Nasional ini akan mengupas isu-isu semasa. Tanpa melengahkan masa lagi,
Mari saya memperkenalkan panel pertama kita, iaitu Saudari Datuk Hajah Nur Syida binti Haji Ibrahim, selaku Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik semesta alam. Selawat dan salam terhadap junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setia kita kepada parti penentu hala 7 Harmoni. Alhamdulillah diberi nikmat pada hari ini untuk kita menghela dan menghembus nafas mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya untuk sama-sama berkumpul di sini menyemarakkan rasa setia yakin kepada Barisan Nasional. Saya kagum melihat kelangsungan persediaan semangat setiakawan UMNO, MIC, MCA dan PBRS di atas nama Barisan Nasional meneruskan perjuangan membela rakyat, mengukuhkan pembangunan negara. Molek juga untuk saya mengucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, khususnya kepada komunikasi Barisan Nasional yang lebih dikenali sebagai BMCOMS untuk terus berusaha berkempen cara alaf baru melalui media sosial bagi memaparkan kesungguhan dan menjentik hati kepercayaan pengundi memilih Barisan Nasional pada PRU 15. Tidak lupa juga kata penghargaan dan semangat buat seluruh jentera Barisan Nasional, seluruh negara di peringkat negeri, bahagian mahupun cawangan-cawangan di atas komitmen dan bertungkus lumus menunjukkan kegigihan dan meyakinkan pengundi untuk turun mengundi memilih Barisan Nasional sebagai pentadbir kerajaan. Hadirin yang saya hormati sekalian, situasi politik di Malaysia pada kali ini sukar untuk kita jangkakan. Kadangnya begitu, terkadangnya begini. Hal ini menjadi kerisauan pelbagai pihak, terutamanya rakyat Malaysia serta pelabur. Kita perlu mengengkang permasalahan ini. Maka, seperti yang kita war-warkan, Barisan Nasional sebulat suara menyahut manifesto kita untuk PRU kali ini, iaitu kestabilan dan kemakmuran. Negara kita mempunyai sistem pemerintah dan pentadbir yang stabil, di mana kestabilan sistem pemerintahan dan pentadbiran merupakan hasil kebijaksanaan pemerintah. Kerana itu, pentingnya memilih pemerintah yang sedia berganding bahu bersama rakyat untuk kita bangunkan negara. Prinsip Barisan Nasional tidak pernah berubah. Keutamaan kita memupuk dan mengekalkan satu bangsa Malaysia yang harmoni, bersatu padu. Kita berusaha mencapai pembangunan jasmani dan rohani serta mewujudkan masyarakat yang adil dan saksama. Ahli Barisan Nasional telah dididik dan dipupuk untuk mengutamakan kebajikan rakyat. Untuk kita sama-sama bekerjasama membangunkan negara, memilih keamanan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Kestabilan yang kita lihat Barisan Nasional telah paparkan terbukti saban tahun lamanya. Parti-parti komponen Barisan Nasional sudah lama bekerjasama untuk mentadbir negara dengan baik, sudah pasti sehingga kini hubungan baik sesama parti masih dikekalkan. Kukuhnya sebuah pentadbiran negara melalui kestabilan organisasi yang memerintah. Persepakatan kita dalam menyelesaikan isu-isu politik mahupun negara melalui rundingan yang jelas dan kadang-kadang persetujuan sebulat suara mudah dilaksanakan atas sebab prinsip yang kita pegang adalah sama. Prinsip yang berpandangan jauh yang mana mengutamakan rakyat. Barisan Nasional adalah satu gagasan yang sinonim dengan kestabilan. Barisan Nasional boleh mendengar dan menerima pandangan akar umbi daripada pelbagai kaum dan agama kerana parti-parti komponen Barisan Nasional iaitu UMNO, MCA, MIC dan PBRS mewakili bangsa dan agama untuk kita wujudkan di Malaysia. Gabungan parti-parti komponen inilah yang bukan gabungan parti baru. Saban tahun lamanya telah kita bergerak bersama-sama seiring. Tiada unsur diskriminasi bangsa, kaum mahupun agama akan berlaku sekiranya Barisan Nasional menjadi kerajaan.
Barisan Nasional sudah memahami adat kefahaman bangsa dan agama serta tahu untuk menghormati keutamaan dan pantang larang tersendiri. Tiada diskriminasi yang tiada perkelahian. Stabil Barisan Nasional. Stabil Barisan Nasional terang lagi bersuluh menerusi pengalaman pentadbiran selama 60 tahun yang menjadi saksi bahawa BN sudah mampu mentadbir dengan baik serta proaktif. Tidak ada kita dapat sangkal dan kukuhnya organisasi Barisan Nasional untuk mengemudikan negara Malaysia tercinta ini. Pengalaman UMNO yang menunjangi Barisan Nasional dalam mentadbir negara keutuhan parti ini menjadi satu sandaran membawa kestabilan kepada negara. Puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, Barisan Nasional adalah parti gabungan yang diyakini untuk menjadi satu rangkaian sistematik daripada akar umbi mampu memberi khidmat terbaik kepada rakyat. Demi struktur yang tersusun dalam keadaan inilah akan membawa kepada kestabilan. Kemuncak sesebuah negara yang dikatakan meraih kemakmuran melalui perkembangan dan kegemilangan kegiatan intelektual. Inilah yang diperjuangkan oleh Barisan Nasional, kemakmuran kepada rakyat dan negara. Barisan Nasional mampu memperkasakan polisi negara bersifat memihak kepada rakyat di mana memerhatikan kebajikan rakyat dan kedaulatan negara sepanjang pentadbiran. Kesejahteraan rakyat diutamakan sepastinya akan menjadi pemangkin semangat untuk meningkatkan kualiti negara. Barisan Nasional yang diterajui oleh pemimpin-pemimpin yang mempunyai latar belakang yang kompeten dan berkualiti. Barisan Nasional, menteri, kabinet yang disenaraikan oleh BN sepastinya barisan yang bijak, berjiwa rakyat dan mampu mengendali negara dengan kerjasama yang jitu sesama ahli. Dari dulu, kini dan selamanya, BN tidak pernah meninggalkan kebajikan mana-mana kelompok rakyat. BN adil dan saksama memberi bantuan, dorongan serta sokongan kepada rakyat begitu mengikut keperluan, kemampuan rakyat. Lihatlah sahaja ahli-ahli Barisan Nasional terus turun padang mendengar keluhan rakyat setempat, kawasan masing-masing untuk kita kena pastikan keperluan mereka, memastikan wakil rakyat kawasan membantu sedaya upaya. Puan-puan, pola penduduk di Malaysia adanya masyarakat di bandar dan luar bandar. Adanya pengkelasan isi rumah B40, N40, T20. Telusnya Barisan Nasional sepanjang mentadbir, Barisan Nasional memberi fokus kepada semua rakyat, tidak kira mengkelaskan isi rumah untuk dibantu. Ketelusan inilah yang dapat melahirkan kemakmuran kerana melalui inilah adanya kesejahteraan dan serta-merta dapat meningkatkan ekonomi negara, hasil tenaga kerja, berkemahiran dan kelebihan rakyat tempatan yang disokong dan dilorongkan oleh pentadbir negara. Puan-puan, seperti kita maklum, aspirasi keluarga Malaysia yang digagaskan oleh Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri membawa satu haluan kestabilan dan kemakmuran itu sendiri. Sepanjang 1 tahun 3 bulan pentadbiran beliau, kerajaan dikemudi oleh beliau telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memangkin keupayaan, kemahiran dan kelebihan rakyat yang boleh membawa kepada peningkatan mengukuhkan struktur ekonomi negara. Akta-akta dan polisi yang penting negara juga telah digubal. Contohnya seperti apa? Seperti Akta Anti Lompat Parti, Anti Akta Gangguan Seksual dan lebih banyak lagi. Keadaan tidak menentu yang sedang berjalan ini semestinya Barisan Nasional adalah pilihan terbaik mengemudi negara. Kita akan berdepan dengan pelbagai panorama situasi, perlunya Barisan Nasional ditonjol dan diyakini oleh kestabilan keadaan serta kemakmuran pengurusan sumber negara. Apabila menyatakan manifesto,
kita sedang melihat untuk memberi janji kepada akar umbi untuk yakin memilih Barisan Nasional, dan kita yakin adalah parti bukan sekadar memberi janji tetapi mengutarakan janji. Manifesto akan dibentangkan semuanya ideal dan realistik kerana manifesto Barisan Nasional adalah hasil dapatan dan cadangan perbincangan daripada akar umbi hingga ke peringkat kepimpinan tertinggi. Kita tidak diajar untuk bercakap kosong, perempuan. Kita cakap kita ada iringan kegigihan usaha untuk kita sama-sama laksanakan. Pemikiran kita tidak pernah mundur. Fikir kita untuk membangunkan negara sehingga memberi kelangsungan hidup yang baik untuk generasi akan datang. Jika kita teliti semua perbentangan bajet pada yang lepas 2023 banyak manfaat. 3 agenda utama iaitu responsif, responsibility dan reformis. Ketiga-tiga agenda inilah strategi-strategi yang menyeluruh mengikut pengelasan isi rumah serta sektor-sektor membangun negara. Meningkatkan peluang pekerjaan serta memberi pelaburan dan pembaharuan industri. Dalam surah As-Saba ayat ke-15, Allah berfirman yang membawa maksud negara yang aman dan makmur dan mendapat keampunan Allah, insya-Allah. Inilah yang menjadi dorongan Barisan Nasional, utamakan kestabilan dan kemakmuran. Semua inilah demi rakyat, tak kira bangsa, agama dan negara tercinta. Sebagai ahli-ahli Barisan Nasional dan penyokong Tiga Barisan Nasional, kita sama-samalah menjadi ejen penerangan kepada semua pengundi, skop kelompok pengundi yang makin meluas serta wujudnya sistem automatik menjadi pemilih dilaksanakan kepada rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Mengikut pengiraan dari SPR, hampir 21 juta pengundi yang berdaftar. Bilangan 21 juta ini merangkumi pelbagai corak latar belakang bangsa, agama, umur dan jantina dan sebagainya. Tiada ahli Barisan Nasional terkecuali menjadi ejen penerangan kebaikan, kelebihan dan kehebatan Barisan Nasional sekiranya insya-Allah diberi mandat untuk mentadbir kerajaan semula. Yakinlah puan-puan, yakinlah dan percayalah kepada Barisan Nasional. Semangat kita menyokong Barisan Nasional akan memberi kebangkitan kepada semua dan terus menyantuni rakyat dan meningkatkan pembangunan negara dari segi bidang yang memajukan. Dengan segala usaha kita lakukan, kepada Allah kita berserah. Hidup Barisan Nasional, hidup Barisan Nasional, hidup Barisan Nasional. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Sekarang kita akan masuk kepada panel kita yang kedua, iaitu Saudari Dr. Anji selaku SU Puteri UMNO bahagian Selayang. Dipersilakan. Gendang telah dipalu, semboyan telah berbunyi. Kita berada di ambang pilihan raya umum yang ke-15 dan kehangatannya telah dirasai sehingga kini. Hari perayaan, hari yang akan menentukan kerajaan manakah yang akan menguasai kerajaan pusat pada 19 November 2022 nanti. Ia akan menjadi satu hari yang bersejarah kepada rakyat negara kita, negara Malaysia yang kita sayangi ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, salam keluarga Malaysia kepada semua penonton. Saya Dr. Anja dari bahagian Selayang bersama-sama anda dalam pentas Barisan Nasional. Saya ingin mengajak anda semua untuk menelusuri lipatan sejarah dari pemerintahan Barisan Nasional dari mulanya pembentukan negara kita Malaysia sehinggalah ke hari ini. Hari ini yang kita rasai dua pemerintah kepimpinan yang berlainan.
pada era pemerintahan Barisan Nasional, dasar-dasar baru telah diperkenalkan. Bermula dengan rancangan Malaysia yang pertama yang telah diperkenalkan sejak bermulanya penubuhan Malaysia yang telah memfokuskan untuk menjaga kebajikan rakyat dan meninggikan taraf hidup masyarakat di luar bandar. Kemudian ia diikuti dengan dasar ekonomi baru yang berpandukan garis panduan kerjasama antar kaum untuk memupuk identiti kebangsaan dalam diri rakyat dan membasmi kemiskinan serta menambah pendapatan isi rumah tangga rakyat di Malaysia. Dan alhasil, kita berada sebuah negara yang majmuk dengan pelbagai ras dan keturunan, tetapi kita merasai kemakmuran, kesepakatan bersama pelbagai masyarakat berbilang kaum. Dan juga hasil daripada kecemerlangan ini telah melahirkan ramai golongan profesional dari golongan menengah rendah dan menengah tinggi. Kemudian, pada Mei tahun 2009, Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan model ekonomi baru ke arah negara berpendapatan tinggi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang anda ketahui, di era kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak ini, negara kita telah mencatat ekonomi yang tertinggi dan menerima pelabur Asia yang terbesar di rantau Asia ketika itu. Ini dibuktikan dengan laporan bernama pada 4 Julai 2017 di mana Bank Negara telah mengiktiraf ekonomi Malaysia dengan memberi semakan semula unjuran pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi iaitu sebanyak 4.9% untuk tahun 2017 dan laporan Bloomberg turut meletakkan ringgit Malaysia sebagai mata wang utama Asia paling stabil pada sukuk ketiga tahun tersebut. Dan kita lihat, waktu itu negara kita, sebut saja Malaysia. Kalau anda keluar negara, kita lihat orang Malaysia yang banyak berbelanja. Orang Malaysia yang banyak melancong. Kerana waktu itu aliran tunai dalam negara banyak. Kita banyak pekerjaan baru dibentuk. Dan ekonomi kita stabil pada waktu itu. Dan rakyat berani untuk berbelanja. Kerana kita mempunyai ekonomi yang sememangnya kukuh seperti yang telah dibuktikan oleh Bloomberg sendiri. Kemudian, tuan-tuan dan puan-puan, pada Mei 2018, tepatnya pada tanggal 9 hari bulan, tampuk kuasa kepimpinan negara telah berubah tangan kepada Pakatan Harapan. Apa yang kita bimbangkan pada saat itu terjadi jelas dan nyata. Kenapa? Hutang kerajaan telah meningkat sebanyak 741 bilion iaitu sebanyak 51.8% KDNK berbanding 686 bilion iaitu sebanyak 50.7% pada zaman pemerintahan Barisan Nasional. Rizab negara turut menjunam dari USD 109.4 bilion pada Mei 2018 kepada USD 102.1 bilion pada Januari 2019. Natijahnya, ramai pelabur asing lari dari Malaysia. Peluang pekerjaan terbantut. Anak-anak muda kita, graduan lepasan universiti, tidak dapat pekerjaan yang selayaknya dengan kelulusan mereka. Banyak ekonomi, banyak bisnes, banyak perniagaan-perniagaan terpaksa ditutup kerana ekonomi kita yang amat merosot dan bergerak perlahan akibat kepimpinan PH ataupun Pakatan Harapan yang berpaksikan kepada kebencian, fitnah
yang seringkali tidak bersepakat dalam membuat keputusan. Mereka membuatkan negara luar, terutamanya pelabur asing, tiada keyakinan untuk menapak kembali ke negara kita dan membuat pelaburan. Dan mereka juga menyebabkan negara-negara luar memandang rendah dan memandang enteng kepada negara kita. Segala jerih perih, segala kemakmuran, segala kecemerlangan dan kebanggaan yang telah dibina oleh Barisan Nasional selama 60 tahun runtuh begitu saja. Bukan itu saja, tuan-tuan dan puan-puan. PH juga telah gagal untuk menunaikan janji-janji manifesto yang telah mereka laungkan pada PRU yang ke-14 seperti pemansuhan PTPTN dan juga tol di tol-tol yang terutamanya di Malaysia ini. Kemudian, apa kesannya yang lain adalah bantuan tersasar kepada rakyat telah dikurangkan seperti BRIN. Sebagai contoh, golongan bujang pada tahun 2018 mereka menerima wang sebanyak RM600. Tetapi apabila ia telah ditukar menjadi BSH ataupun bantuan sara hidup pada tahun 2019 ia telah dikurangkan menjadi RM100 sahaja. Banyak lagi yang tidak dapat saya nyatakan di sini kerana terlampau banyak tuan-tuan dan puan-puan sendiri tahu dan lebih arif mengenai perkara ini kerana kita berada pada tahun yang sama, era yang sama dan kita merasai kepimpinan yang sama pada waktu ini. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan tagline kestabilan dan kemakmuran, Barisan Kepimpinan yang berpengalaman dalam Barisan Nasional akan bergabung untuk mengembalikan zaman kegemilangan negara yang amat kita cintai ini. Contoh yang paling jelas dapat kita saksikan pasca PRN Johor yang baru berlangsung pada Mac yang lalu. Dengan kemenangan yang penuh bergaya, Barisan Nasional telah kembali menguasai negeri di selatan tanah air ini. Dengan track record yang cemerlang, kepimpinan baru ini dapat menarik minat pelabur asing. Dan alhasil, apa yang kita dapat perhatikan iaitu pada Jun 2022, sebanyak 60.9 bilion nilai pelaburan telah direkodkan berbanding pada tahun 2021 iaitu cuma sebanyak 12.3 bilion dan 11.9 bilion pada tahun sebelumnya iaitu tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah politik stabil, ekonomi turut menerima kesannya. Oleh kerana itu, ekonomi turut menjadi stabil. Lantaran itu, rakyat negara Johor mula merasai erti kemakmuran. Sebagai contoh, selepas Barisan Nasional kembali memimpin negeri Johor dan ekonomi stabil bersama-sama dengan politik yang stabil, mereka tidak lagi perlu memikirkan tentang perkara ini. Oleh itu, mereka dapat fokuskan kepada perkara-perkara lain iaitu tugas-tugas harian dan juga sebagai contoh sukan. Mereka mencapai kegemilangan dalam Sukma 2022 yang lalu dengan menjadi Johan keseluruhan dengan pungutan pingat emas paling banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, dasar-dasar yang telah diperkenalkan sepanjang 60 tahun Barisan Nasional memimpin negara ini telah memajukan negara kita, menstabilkan politik negara kita, menstabilkan ekonomi negara kita sehingga kita pernah berada di puncak kegemilangan dan diiktiraf di serata dunia. Kemudian, akibat hasutan, hasad dengki, fitnah yang ditaburkan oleh Pakatan Harapan, mereka merampas pimpinan negara. Dan kerana mereka mempunyai banyak kepala yang tidak bersepakat dan mereka tidak
berpengalaman dalam memerintah negara, maka mereka telah gagal memerintah negara ini sehingga ekonomi negara kita mengalami kemuncupan yang agak drastis di waktu pemerintahan mereka. Tetapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sama seperti kami di sini. Keyakinan rakyat telah dikembalikan seperti dalam siri pilihan raya negeri, dan contoh yang terdekat adalah di negeri Johor baru-baru ini. Mereka, rakyat negeri Johor, yakin dengan pemerintahan Barisan Nasional. Kerana itu, mereka bersatu untuk mengembalikan Barisan Nasional di tampuk kepimpinan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan kesejahteraan yang paling baik dan berada dalam keadaan keafiatan. Semoga sahaja kita dapat bersama-sama turun menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat negara Malaysia ini, dan kita ramai-ramai mengundi pada 19 November 2022. Kita kembalikan negara kita ke mata dunia dengan kesejahteraan dan kemakmuran di bawah pimpinan Barisan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada panel kita yang kedua. Sekarang, kita akan masuk kepada panel kita yang ketiga, iaitu yang terakhir pada hari ini. Dijemput saudara Dax selaku Ahli UMNO Bahagian Setiawangsa. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Dax daripada UMNO Bahagian. Kita sekali lagi menuju ke musim mengundi. Inilah saya mengingatkan kembali pada pengundi kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas PRU14 yang lalu. Ketika itu kita dijanjikan dengan kehidupan yang lebih baik dan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti, terutama untuk golongan muda. 1 juta pekerjaan berkualiti, kata mereka. Namun ini yang berlaku. Negara menghasilkan banyak graduan kejuruteraan dan teknologi. Ini merupakan salah satu kejayaan pemerintahan zaman Barisan Nasional, di mana golongan belia mendapat banyak sekali peluang untuk menunjukkan pelajaran. Graduan-graduan ini sebelum ini berpeluang untuk bekerja di syarikat-syarikat yang terlibat dalam banyak projek mega seperti pembinaan TRX dan menara PNB 118. Namun, apabila PH berkuasa, bagi memenuhi naratif politik mereka, projek-projek besar ini dibatalkan, ditutupkan. Kemana graduan-graduan ini pergi? Menjadi pemandu Grab, rider Foodpanda, atau menyertai Syed Saddiq sebagai rider Gojek? Kalau mereka batalkan projek sendiri, tetapi pandai cari projek swasta yang lain, dapatlah menampung kekurangan ini. Tapi PH tidak begitu. Mereka gagal menarik minat pelabur untuk masuk ke Malaysia. Aliran keluar dana asing berterusan sepanjang 22 bulan PH berkuasa. Ada kilang dan perusahaan asing menutup operasi mereka di sini. Ada juga peluang pelaburan baru yang pergi ke negara jiran. Kenapa? Kerana dasar yang tidak konsisten, penghapusan GST dan kenyataan-kenyataan berbau fitnah yang mereka keluarkan. Ingat lagi kisah Malaysia bakal bankrupt. Kenapa ini semua berlaku? Kenapa kerajaan PH gagal menjalankan fungsi mereka? Umum tahu banyak berlaku percakaran dalaman, terutama perebutan kuasa antara Mahathir dan Anwar Ibrahim. Ini menyebabkan koalisi PH ini sangat tidak stabil. Daripada hanya PM sementara, tiba-tiba jadi 2 tahun dan akhirnya diminta sehingga selesai tempoh 5 tahun. Menyebabkan penyokong PKR terutamanya ketika itu rasa dipermainkan dan akhirnya bertindak meruntuhkan kerajaan PH. Akhir sekali, disebabkan dasar diplomasi yang dipolitikkan, banyak hubungan perdagangan yang menjadi mangsa. Hubungan baik dengan negara China, India dan Indonesia contohnya hancur ketika zaman PH. Ini menyebabkan banyak hasil ekspor kita seperti minyak sawit, getah dan sebagainya mengalami penurunan harga yang teruk. Para pekerja di sektor perdagangan ada yang diberhentikan, ada juga yang mengalami penurunan pendapatan yang amat ketara sekali. Keseluruhan episod ini memburukkan lagi keadaan kewangan negara.
sehingga ura-ura jumlah penjawat awam ingin dikurangkan. Pencen juga akan ditarik balik. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai penjawat awam dibuang kerja ketika PH mula berkuasa. Mereka menggunakan alasan lantikan politik. Namun sebahagian dipercayai ini adalah guru-guru kemas. Adakah guru-guru kemas ini lantikan politik? Masih segar dalam ingatan bagaimana bonus hari raya selepas PH dibatalkan oleh mereka, walaupun ianya telah diluluskan dalam bajet 2018. Tidak lupa pemalsuan elon kritikal doktor-doktor baru, jurutera dan penjawat awam yang lain. Akhirnya ramai yang keluar daripada perkhidmatan. Ini tuan-puan menghasilkan keadaan ekonomi yang sangat dahsyat. Syukurlah PH hanya berkuasa selama 22 bulan. Jika tidak, lebih banyak kerosakan akan berlaku. Janji sejuta pekerjaan hanyalah angan-angan mereka yang sama sekali tidak tertunai. Malah digagalkan mereka sendiri hasil pembatalan projek dan kegagalan berangka dasar yang membantu rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihlah Barisan Nasional untuk PRU 15 bagi membawa kembali kestabilan dan kemakmuran kepada negara. Tiba kumpul semua tenaga, kita mesti marah hingga BN berjaya. BN harus kembali berkuat. Terima kasih kepada semua panel kita. Itulah menandakan berakhirnya slot kita pada hari ini. Namun, teruskan bersama kami untuk terus mendapatkan fakta dan maklumat yang tepat sempena PRU ke-15 pada kali ini. Jangan lupa untuk follow, like dan share. Assalamualaikum dan salam sejahtera.